Tuan-tuan, saya sebenarnya tengah rasa risau sangat-sangat. Bukan main-main punya risau. Sebab apa saya risau? Sebab kalau kita perhatikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjanjian Felda ini pun beliau boleh keliru. Beliau kata beliau sign borang lain, padahal benda itu adalah untuk benda lain. Apatah lagi kalau perjanjian yang jauh lebih besar impaknya kepada negara ini dan juga kepada masa depan kerajaan kita ini sendiri. Dan sejak beliau menjadi Perdana Menteri, dah berapa banyak agreement-agreement seperti itu yang telah beliau tanda tangani. Tuan-tuan tak rasa risau ke? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang mungkin anda sudah sedia maklum, baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah terbukti terkeliru berkenaan dengan dokumen perjanjian Felda yang telah beliau tanda tangani. Di mana ketika beliau mendedahkan dokumen tersebut, beliau mendakwa inilah perjanjian pelupusan hutang peneroka Felda. Sedangkan ianya telah dibuktikan bahawa dokumen tersebut adalah perjanjian untuk terbitan sukuk berjaminan kerajaan. Bermaksud di sini tuan-tuan dan puan sekalian, memang jelas dan nyata Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya terkeliru. Beliau tak tahu apa yang beliau sign, beliau tak double check, beliau tak triple check dan beliau main pakai dedah saja. Beliau mungkin pakai sign saja tanpa mengetahui apa sebenarnya isi kandungan perjanjian yang telah beliau tanda tangani tersebut. Tetapi tak apalah. Itu mungkin satu luka kecil kalau kita boleh katakan. Sebab apa? Sebab benda ini hanya melibatkan perkara-perkara di dalam negara ini dan selebihnya hanyalah untuk memenuhi ego Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri yang tidak mahu mengaku bahawa beliau telah tersalah cakap ketika dalam satu pentas ceramah baru-baru ini. Di mana beliau katakan beliau telah menyelesaikan hutang peneroka Felda. Sedangkan hakikatnya yang telah menyelesaikan hutang peneroka Felda itu ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2021. Tapi sekali lagi, benda ini kecil sahaja bagi kita, sekadar menunjukkan betapa Perdana Menteri kita ini sebenarnya tersilap dan juga terkeliru berkenaan dengan dokumen apa yang telah beliau sign, yang beliau dedahkan tersebut. Tetapi bila kita menyebut tentang terkeliru, tentang tersilap berkenaan dengan dokumen yang telah ditandatangani, kita sebenarnya rasa sangat-sangat risau. Seandainya kalau kekeliruan dan juga kesilapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu terbawa-bawa ketika menandatangani perjanjian-perjanjian yang jauh lebih besar impaknya kepada negara kita ini. Sebagai contohnya, ketika melawat China, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengatakan bahawa beliau telah membawa masuk pelaburan lebih kurang 100 bilion lebih, macam tu lebih kurang. Tetapi akhirnya terbukti bahawa semua itu hanyalah merupakan round the table sahaja. Bukannya MOU pun sebenarnya. Dan kalau ikutkan, MOU itu hanya melibatkan perjanjian lebih kurang dalam 70 bilion lebih, bahkan lebih kurang lagi sebenarnya. Yang ini saya tak nak pergi ke detail lah sebab banyak sangat fakta yang saya kena rujuk balik untuk saya sembahkan kepada anda. Tetapi nak beritahunya dekat sini betapa untuk keadaan itu pun Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin terkeliru dan juga mungkin tersilap menyebutkan tentang agreement, tentang MOU dan juga mungkin tentang round the table discussion dan macam-macam lagi. Dan sekali lagi benda ini mendatangkan kerisauan kepada kita. Kalau anda masih ingat, baru-baru ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Indonesia iaitu Pak Jokowi telah memuktamadkan perjanjian Selat Melaka dan juga Laut Sulawesi. Di mana dalam perjanjian-perjanjian tersebut sebenarnya melibatkan tentang persempadanan, terutamanya persempadanan laut. Dan kalau anda masih ingat, ketika itu kecoh tentang isu ambalat dan sebagainya. Saya tak nak sentuh tentang ambalat itu sebab benda ini berada dalam keadaan yang agak sensitif dan kita tidak pasti sejauh mana kebenarannya dakwaan-dakwaan setengah pihak bahawa perjanjian Laut Sulawesi Selatan itu berkemungkinan besar melibatkan ambalat dan sebagainya. Tetapi yang mendatangkan kerisauan kepada kita ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti ke yang beliau tidak terkeliru dalam menandatangani perjanjian-perjanjian bersama-sama dengan Indonesia tersebut. Sebab apa? Bunga-bunganya sudah ada. Jokowi pun duk kata perselisihan faham selama 18 tahun, perebutan selama 18 tahun dapat diselesaikan dan macam-macam lagi. Disambut pula oleh media-media Indonesia berkenaan dengan ambalat dan sebagainya. Jadi benda ini sebenarnya mendatangkan kerisauan kepada kita tuan-tuan sekalian tentang adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti beliau tidak keliru dan tersilap dalam menandatangani perjanjian ataupun apa-apa saja agreement tersebut. Di sinilah yang kita perlukan transparansi. Kita harapkan kepada Parlimen dapat diklasifikasi segala perjanjian tersebut supaya rakyat dapat menilai
adakah benar Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sign benda yang betul, ataupun mungkin na'udzubillah beliau terkeliru dan melakukan kesilapan yang sama seperti mana beliau telah melakukan kesilapan berkenaan dengan dokumen perjanjian sukuk Felda tersebut. Ini yang mendatangkan kerisauan kepada kita tuan-tuan sekalian. Dan dalam video ini, minta maaf, saya tidak mahu menuduh apa-apa, saya sesekali tidak menuduh apa-apa. Cuma melahirkan satu kerisauan yang memang berpatutan. Kerana apa? Kerana jikalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang benar-benar mudah terkeliru, tak double check, tak triple check tentang benda-benda yang dia sign, kita takut beliau tersign benda yang salah yang akhirnya mendatangkan mudarat kepada kerajaan ini, kepada negara ini dan juga kepada rakyatnya. Tetapi tuan-tuan sekalian, ini cuma satu cetusan rasa yang kecil daripada saya. Sekali lagi bukanlah untuk menuduh apa-apa, sebaliknya melahirkan rasa risau yang mungkin berpatutan, mungkin tidak berpatutan. Kita serahkan kepada kerajaan untuk memadamkan kerisauan rakyat ini dengan menjadi lebih telus, lebih transparent dan juga yang paling penting lebih terbuka dalam membincangkan isu-isu berkenaan dengan perjanjian-perjanjian ini dengan rakyat. Tetapi kita hanya boleh berharap, kita hanya boleh memberikan cadangan kerana in the end of the day, kerajaan ini adalah kerajaan mereka tuan-tuan puan sekalian. Bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.